adakah panic button ni hanya untuk jenayah saja? Kita akan lebih agresif lagi mengambil tindakan lah. Kita memberitahu kepada polis kita akan tinggalkan rumah Yes. melalui VSP je, tak perlu datang ke balai. Untuk mereka yang niat nak melakukan jenayah pun kita dah kena ambil. Kita dah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada pengikut harian Metro. Apa khabar? Selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi, hanya beberapa hari saja lagi. Baik, kepada anda yang mungkin saja ketika ini sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman, pastikan anda mengambil langkah, sikap berjaga-jaga dan juga berhati-hati. Pandu dengan cermat, ramai orang tersayang yang menanti kepulangan anda. Baik, saya Asriza Aris, host bagi podcast Apa-Apa Saja. Podcast yang dibawakan khas oleh Harian Metro yang mana membincangkan apa-apa saja isu, apa-apa saja topik yang berkenaan dengan isu semasa dan juga pengetahuan am. Dan hari ini, topik yang akan dibincangkan sangat menarik, dekat dengan masyarakat kerana tidak kiralah apa jua pekerjaan anda, di mana anda berada, pasti anda akan dikaitkan dengan isu ataupun persekitaran yang terdedah dengan isu keselamatan, undang-undang, jenayah dan juga apa-apa jua persekitaran anda pasti akan membabitkan hal yang berkaitan dengan agensi unit uniform iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM dengan slogan mereka, polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi apa jua pekerjaan anda di mana anda berada pasti akan berkait dengan mereka. Baik, saya perkenalkan kepada anda panel kita pada hari ini bukan calang-calang beliau adalah pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan juga Keselamatan Komuniti JPJ-KK Komisioner Polis, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat Cik Rizal. Sihat, Datuk, ya? Alhamdulillah. Jadi sepanjang Ramadan menjelang musim perayaan ni, mungkin Jabatan JPJ-KK mungkin giat dengan tindakan dan juga Yalah, seperti saudara-saudara dan saudara-saudari sedia maklum, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ini adalah jabatan yang dipertanggungjawabkan oleh pihak PDRM dalam melaksanakan program-program pencegahan jenayah dan juga mengambil tindakan-tindakan pencegahan jenayah lah. So tidak langsung dalam musim-musim perayaan terutama ini, so kita akan lebih agresif lagi mengambil tindakan lah, especially dari segi rondaan mobile patrol vehicle, rondaan unit ronda bermotosikal, dan operasi-operasi bersepadu di daerah-daerah akan diperhebat dan dirancangkanlah supaya keselamatan masyarakat dalam menjelang menyambut Syawal ni dalam keadaan yang terjamin lah, tidak ada ganggu gugat dan sebagainya, insyaAllah. Ya, kita pun tinggal beberapa hari saja lagi untuk menyambut Aidilfitri. Jadi topik podcast kita pada hari ini lebih spesifik, aduan di hujung jari, pemberian maklumat sepantas kilat melalui volunteer smartphone petrol atau VSP. Jadi kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut, ikuti podcast ini sehingga selesai. Kita akan bincangkan bersama dengan Datuk Wan Hassan sebentar saja lagi. Baik, sebelum kita terus kepada soalan-soalan yang lebih spesifik, boleh Datuk jelaskan serba sedikit berkenaan dengan latar belakang JPJ-KK ni, Datuk. Okey, terima kasih Cik Rizal untuk makluman semua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ini adalah merupakan jabatan yang ke-8 dalam PDRM yang ada 10 jabatan. Maknanya jabatan yang ke-8 ditubuhkan. Maknanya kita ni barulah, tapi baru tak baru pun dah masuk 10 tahun lah, tahun yang ke-10 tahun ni. Maknanya baru tak baru pun 10 tahun. Selepas tu baru ditubuhkan JIP, baru ditubuhkan trafik. Jadi kita jabatan ke-8 ditubuhkan pada tahun 2014 dan sekarang ni dah masuk dalam 10 tahun lah. Bulan Mei ni masuk 10 tahun. Dan saya ni adalah pengarah yang ke-9 lah dalam tempoh 10 tahun tersebut. Jabatan ini secara tak langsungnya mempunyai visi dan visi tertentu lah. So visi kita adalah visi kita adalah
untuk menjadi peneraju kepada program pencegahan jenayah, dan misi kita adalah untuk menjadikan pencegahan ini secara holistik lah, secara menyeluruh, yang melibatkan fungsi-fungsi tertentu lah. Nah, kita ada 6 fungsi dekat situ. Kita tengok bahawa kita juga adalah jabatan yang dipertanggungjawabkan untuk berusaha mengurangkan keadaan jenayah ataupun kontrol crime. Jabatan kita juga adalah dipertanggungjawabkan sebagai jabatan yang boleh diharapkan untuk mengurus pelakuan jenayah ataupun menghapuskan kejadian jenayah itu. Dan juga jabatan juga dipertanggungjawabkan untuk mereka yang niat nak melakukan jenayah pun kita dah kena ambil kita dah betul. kan. Dan dalam tu juga ada lagi bersabit dengan memperkasakan komuniti. Kita mengharapkan bahawa masyarakat setempat, masyarakat di Malaysia ini akan bersama-sama kita dalam program tertentu untuk pencegahan jenayah dalam memperkasakan komuniti-komuniti setempat lah. Jadi saya boleh cakapkan jabatan ini antara jabatan yang paling dekat lah dengan masyarakat. Maknanya kita pasal apa, secara tak langsung di bawah pencegahan konvensional kita, iaitu MPV, rondaan petrol vehicle dan juga rondaan unit bermotosikal dan unit pelancong kita ni memang dikira consider sebagai frontliners. Dia ke depan, maknanya memang dekat sangat dengan rakyat. Dekat sangat. Pasal kejadian-kejadian itu selalunya for respondent adalah unit apa nama tadi, iaitu MPV ataupun unit URB. Ataupun unit pelancong yang bersama. Tapi unit pelancong ni bukan semua di tempat ada lah. Di kawasan-kawasan pelancongan aja lah yang ada. Tapi unit ronda MPB, URB ni memang ada di mana-mana. Mana sekarang ni kita ada dalam 1057 sektor. 1057 sektor yang melibatkan 700 lebih sektor adalah di bawah kawan selia rondaan petrol vehicle ataupun MPV. Dan sebanyak dalam 330 sektor adalah di bawah kawalan unit ronda bermotosikal. Jadi memang hari-hari mereka ni 24 jam dirotekkan untuk keluar bertugas. Dan untuk makluman Rizal jugalah, kita sekarang ni kekuatan lebih kurang dalam campur MPB URB kita ada dalam dekat 6,000 lah 6,000 lebih, dan kita ada dalam 1,000 lebih sektor. Jadi kalau musim-musim perayaan gini mereka ni aktif lah. Kalau kena aktif. Suka tak suka pun memang kena aktif. Kalau kita bagi cuti pun kita benarkan cuti 10% saja. Yang lain tu memang kena turun buat seliaan, buat pemantauan dan juga buat pemeriksaan, buat rondaan pencegahan lah secara tak langsung. Dan saya juga telah mengharapkan bahawa semua label penyeliaan di peringkat Bukit Aman, peringkat daerah, peringkat kontijen dan sebagainya, mesti turun membuat pemantauan kepada mereka-mereka ini supaya jentera di bawah tu dipantau dengan baik, dengan halusi, supaya mereka bekerja dalam satu sistem yang baguslah maknanya. Baik, faham. Okey, berkenaan dengan URB dengan MPV ni sudah pasti masyarakat sudah pun tahu, sebab pun mereka ni ada di persekitaran mereka di masyarakat ni. Baik, cuma yang terbaru mungkin ada juga yang tak tahu berkenaan dengan volunteer smartphone petrol ni, VSP ni. Dikatakan aduan di hujung jari. Pemberian maklumat sebatas kilat melalui VSP ni. Jadi Datuk boleh jelaskan apa yang dimaksud dengan VSP ni sebenarnya? Apa fungsinya kepada masyarakat sebenarnya? Dia macam ni lah. Kalau dulu ni PDRM ni kita ada program rakam kop. Warna program rakam kop. Tetapi bila program rakam kop tu consider dimasukkan lah So pada tahun 2017 masa tu kerajaan masa tu telah membawa satu implikasi baru yang ni kan, app baru ni apa nama ni, volunteer smartphone ni, VSP ini
volunteer smartphone Petro ini. Jadi kerajaan menggunakan wujudkan portal ini dan sebagainya. Jadi rakyat yang mempunyai telefon bimbit mudah alih ni boleh orang kata apa, downloadkan dia punya sistem itu tadi, aplikasi itu masuk ke dalam telefon dia dan boleh diguna. Jadi penggunaan dia ini adalah cukup berkesan sebenarnya. Dia ada, kalau sekarang ni dia ada 3 tahap penggunaan. Kita boleh gunakan telefon ini dan kita consider pengguna volunteer smartphone ini adalah merupakan kita punya rakan kolaborasi untuk pencegahan jenayah lah. Mereka dia lebih kepada dia macam kesinambungan lah daripada rakan kesinambungan rakan kop. Tapi kita lebih kepada penggunaan telefon digital itu untuk menyampaikan maklumat. Jadi mereka tu download aplikasi tadi saya nak ceritakan. Jadi mereka boleh gunakan ini. Dia ada 3 sekarang ni. Kalau version 2.0 ni dia ada 3 perkara yang ada dalam tu. Baik. Pertama ialah kita tengok untuk pengaduan dari segi maklumat dan sebagainya. Macam-macam boleh kita hantar maklumat kepada pusat kawalan kontijen kita, CCC kita. Jadi masyarakat boleh hantar maklumat, tak kira maklumat apa. Dari maklumat sama ada berlakunya kejadian jenayah ke, maklumat pasal dadah ke, maklumat kata tempat perjudian ke apa. Tapi cantiknya dia orang boleh hantar melalui infografik dan sebagainya. Jadi maklumat itu bila hantar ke peringkat label kita punya pusat kawalan tadi, pusat kawalan tu akan channel kan. Kalau maklumat tu perlu diambil tindakan segera dan sebagainya, dia akan turunkan segera kepada pusat kawalan daerah di daerah, dan pusat kawalan daerah akan menggunakan walkie-talkie dan sebagainya untuk channelkan kepada kita punya frontliners tu tadi untuk ambil tindakan. Itu salah satu bersabit. Tapi kalau maklumat tu hanya untuk siasatan. Untuk siasatan, jadi kita akan mempergunakan maklumat yang dihantar oleh penduduk ataupun oleh masyarakat, oleh komuniti ini tadi, diproses dan pihak kontijen tadi yang terima tadi, dia boleh allocate mana tempat yang dalam aplikasi tersebut. So maklumat ini tadi akan dia compilekan. Kalau perlu siasatan, kita akan tengok. Kalau maklumat bersabit dadah, kita akan hantar kepada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di peringkat kontijen dan daerah sebagainya. And then kalau maklumat bersabit dengan jenayah, kita akan hantar kepada siasatan jenayah. Kalau maklumat bersabit trafik, kita akan hantar ke trafik. Begitu juga kalau maklumat berkenaan dengan tindakan commercial crime dan sebagainya. Tetapi apapun, memang ia cukup berguna lah. Jadi untuk penggunaan volunteer smartphone Petro yang kedua ini ialah kita sebenarnya dalam tempoh perayaan ni, of course lah kan, kepentingan untuk balik kampung tadi. Di situ besarnya penggunaan ini. Maknanya dia boleh isi maklumat dalam telefon dia tadi, send kepada kita punya pusat kawalan kontijen itu tadi, dan di sini maklumat itu akan diproses, diturunkan kepada daerah dan akan dihantar kepada kawasan mana MPV yang terlibat dan sebagainya. So rekod maklumat balik kampung tu ada dengan kita punya MPV dan juga URB daerah, yang mana mereka ni akan buat ronaan 24 jam. 24 jam. Maknanya terutama mereka yang maklum kepada kita. Itu penggunaan volunteer smartphone yang terbesar lah. Jadi Tok, sebelum tu saya nak ada satu soalan. Aduan tu dia boleh bersertakan dengan gambar dan juga video. Yes. Okey, lepas tu adakah aduan dia berkaitan dengan jenayah saja ataupun mungkin ada kecemasan, mungkin ada yang itu saja. Itu saya kata tadi, kecemasan tu butang ada satu lagi tu. Itu untuk version 2.0 ni kita ada butang panik tu. Butang panik itu ditekan, pihak CCC akan dapat location itu, allocate masalah itu, dan dia akan ambil tindakan serta-merta. Sekiranya berlaku katalah kejadian satu kecemasan itu dan sebagainya, maknanya dia akan kontak terus melalui walkie-talkie untuk tindakan diambil. Dan lepas tu baru dikemahkini rekod dan sebagainya.
Dan setakat ni kalau kita tengok kalau dulu rakan kop ada lebih kurang dalam 600,000 lebih, tetapi 600,000 lebih tu telah di-convert pergi kepada volunteer Smartphone Petrol ni lah dan campur-campur sekarang keahliannya sekarang ni lebih kurang dalam 1.5 juta lebih lah. 1.5 juta lebih. Itulah kita mengharapkan bahawa implikasi yang platform yang sebegini yang kerajaan telah orang kata apa, telah sediakan, kita nak biar rakyat memanfaatkanlah. Kerana ianya cukup berkesan dan baik. Kerana dalam tempoh untuk maklum Encik Rizal sepanjang tempoh volunteer smartphone ni diperkenalkan, Smartphone Petrol ni diperkenalkan sebagai rakan kita punya smart partnership lah untuk dalam crime pencegahan jenayah ini, plan pencegahan jenayah ini, didapati bahawa mana-mana mereka yang telah menghantar maklumat terutama dalam tempoh musim perayaan selamat dan sebagainya, setakat ni tidak ada kes pecah rumah yang berlaku untuk rumah yang dilaporkan kata balik kampung tu. Itu the beauty-nya setakat ni lah. Dan mudah-mudahan akan berlaku seterusnya lah. Yelah, maknanya ada impact dia lebih impact baik. Yang cukup besar. Memang cukup kita besar. tak nafikan kejadiannya jenayah tu berlaku masa tempoh perayaan tu di seluruh Malaysia ini. Tetapi kita nak bahawa biar masyarakat gunalah platform ini untuk memberitahu kepada polis bahawa mereka tinggal rumah sekian-sekian berapa hari bulan, dan kita akan buat pengawasan terhadap rumah tersebut. Maknanya tu kita memberitahu kepada polis kita akan tinggalkan rumah melalui VSP je, tak perlu datang ke balai. Dia ada orang yang tak ada VSP yang tak ada VSP, tak download VSP tu, dia orang pergi isi boran di balai lah. Macam for the last year kita tengok ada lebih kurang 6,000 lebih yang isi VSP, ada 4,000 lebih yang isi boran pergi balai. Jadi kita sebenarnya menggalakkan mereka menggunakan volunteer smartphone petrol ni lagi lah, maknanya kerana kerajaan dah sediakan aplikasi, tuan-tuan download saja kan, masuk dan isi borang maklumat detail peribadi dan sebagainya. Tapi jangan salah guna lah. Salah guna ni memberi maklumat palsu lah, apalah ni, lepas tu membuat tekan butang panik yang bukan-bukan dan sebagainya. Pasal di situ ada clause. Kalau memberi maklumat palsu, membuat tindakan yang sembrono dan sebagainya, kita akan siasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan sekiranya dapati palsu dan sebagainya, kita boleh ambil tindakan yang boleh membuatkan hukuman sampai 50,000 dan setahun penjara. Itu kita tak nak bahawa kemudahan yang kerajaan sediakan ini di pihak masyarakat dan sebagainya menggunakan secara sewenang-wenang, tetapi kita nampati bahawa penggunaan volunteer smartphone ini cukup berfaedah dan berguna, terutama dalam pemberian maklumat dan juga program untuk tempoh-tempoh perayaan untuk balik kampung dan sebagainya, untuk diisi dan memberitahu pada kita pasal kita ada gerak kerja ataupun SOP kerja yang cukup cantik, dan bagaimana pemantauan yang dibuat di bawah Encik Rizal kerana maklumat yang diterima itu dan rondaan pencegahan jenayah dapat dilaksanakan secara bersasar di kawasan-kawasan yang telah dilaporkan itu, dan setakat ini alhamdulillah memang tidak ada kejadian yang berlaku. Op selamat tahun baru ni, Cina baru ni pun tidak ada kejadian pecah rumah yang berlaku dalam tempoh itulah. Tempoh pemberitahu maklumat itu memang tidak ada. Maknanya adalah berlaku di kawasan lain lah, tapi di kawasan maknanya rumah-rumah yang dilaporkan itu ekoran daripada kita buat pemantauan, insya-Allah selamat. Jadi impact dia begitu besar, begitu mendadak. Begitu besar. Jadi Tok, saya berminat dengan panic button tadi. Berkenaan dengan panic button tu, adakah panic button ni hanya untuk jenayah saja ke, ataupun mungkin boleh panic button untuk kemalangan, atau boleh mungkin itu kata dia bukan hanya untuk tu saja, untuk kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan kecemasan. Bukan hanya untuk jenayah contoh saja. Macam haiwan liar ke haiwan berbisa macam ke, masuk apa nama ni, tanah runtuh, contohnya kemalangan yang melibatkan ni dan sebagainya, boleh dia ambil tindakan itu. Pasal kita frontliners consider MPB dan URB ni adalah merupakan frontliners kita yang diharapkan sebagai first responder tempat kejadian. Jadi kalau apa berlaku kecemasan, dia akan perturunkan kepada URB atau MPV ni untuk
membuat kawalan di tempat kejadian Kawalan tempat kejadian yang sebelum menekan pelibatan tu. pihak-pihak bantuan lain, jabatan-jabatan lain yang berkenaan terlibat dan sebagainya kan, yang datang sebelum trafik datang. Contohnya berlaku kejadian kemalangan maut dan sebagainya. Sebelum trafik datang dan sebagainya, hopefully MPV boleh sampai dahulu untuk mengawal kawasan tersebut dan juga memberi apa-apa bantuan yang perlulah. Kata kita pasal dalam kereta MPV itu, dalam mobile petrol vehicle tu ada macam-macam tu. Kira maknanya ada untuk barang-barang GPS keselamatan. barang keselamatan semua. Maknanya kita ada peti kecemasan, kita ada tali, kita ada apa, segala barang lah untuk bantuan kecemasan lah. Bukan hanya untuk dia orang ronda saja, tetapi kalau memerlukan keperluan kecemasan, dia akan bantu. Jadi itu untuk ada tak PDRM letakkan sendiri had masa untuk anggota URB ataupun MPV ni untuk sampai ke pelibatan KPI ni dia perlu hadir kepada tempat kejadian itu dalam tempoh bawah daripada 11 minit. Bawah 11 minit. Bawah 11 minit lah. Bawah 11 minit dia kena hadir lah. Maknanya sebab tu tindakan serta-merta tu dibuat, kawalan daerah akan melihat, memanggil kawasan MPB mana yang paling dekat dengan tempat kejadian itu. Yes. Ya, kita ada zon-zon dia kan. Dia ada zon. Saya nyatakan tadi lah, kita memang pecahkan zon. Satu Malaysia ni kita ada 1057 zon kalau tak silap saya lah. Maknanya pecahan MPV dan pecahan URB. Kan? Maknanya mereka ni memang akan buat rondaan secara 24 jam. Memang tidak. Jadi VSP ni memang sangat berkesan. Antara aplikasi yang saya rasa semua orang pun ada telefon bimbit masing-masing sekarang ni. Jadi mungkin boleh ambil masa sedikit untuk kita download aplikasi VSP ni sebab banyak dia punya kita mengharapkan masyarakat boleh mengguna pakai secara lebih serius lah. Jadi tu untuk musim perayaan ni mungkin VSP ni mungkin lebih aktif saya rasa selain daripada untuk memberitahu kepada balai-balai polis yang terdekat bahawa kita tinggalkan rumah. Selain itu ada tak untuk kelebihan VSP ni sempena Aidilfitri? Maksud Cik Riza ke kelebihan? Maknanya VSP ni apa lagi dia, selain daripada kita maklumkan kita meninggalkan rumah, untuk musim perayaan ni mungkin kesesakan trafik mungkin kemalangan boleh itu kata tadi boleh lah pasal kemalangan pasal ni dan sebagainya. Kita tak nak masyarakat bagi maklumat yang tak betul lah. Itu je lah. Kalau maklumat yang betul itu, tindakan akan berterusan kita ambil lah, diambil lah. Jadi untuk musim perayaan ni kita Aidilfitri menjelang tiba. Jadi hanya beberapa hari sahaja lagi. Jadi mungkin ada perancangan sendiri daripada Jabatan JPJKK sendiri. Mungkin ada perancangan untuk konteks pencegahan jenayah ni sempena musim perayaan. Kita tidak nafikan lah. Dia setiap musim perayaan tak kira tahun baru Cina ataupun musim perayaan Aidilfitri dan sebagainya, pencegahan jenayah itu memang tetap berlangsung. Tetapi kalau di tahap inilah untuk menjelang hari raya selalunya kita akan laksanakan operasi-operasi khas lah. Operasi-operasi khas yang melibatkan semua jabatan dan dikoordinatkan ataupun diselaraskan oleh pihak Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti lah. Jadi melibatkan 10 departmen yang lain supaya elemen pencegahan jenayah ini dapat kita orang kata kita akan perhebatkan dari segi pemeriksaan orang, pemeriksaan motosikal, pemeriksaan pusat-pusat hiburan, pemeriksaan tempat-tempat pok dadah dan sebagainya. Dan yang elemen-elemen yang boleh melakukan yang boleh berlaku jenayah lah. Begitu juga kalau kita tengoklah, kita juga nak mencegah supaya mereka-mereka yang berjalan balik kampung dan sebagainya, trafik pun juga ada buat operasi-operasi khas dia. Tetapi juga diselaraskan oleh pihak kita dan sebagainya. Selalunya kita akan buat secara bersepadu. Supaya kalau selalunya lah Cik Rizal tidak dinafikan kalau ramai bila daripada bandar ni balik kat kampung, bila berkumpul ramai-ramai dan sebagainya, kan budak-budak muda ni dia boleh berlomba motor lah, macam-macam kan. Yalah, betul. Lepas tu kadang-kadang boleh lepak sampai melakukan sesuatu yang tidak
baik dan sebagainya kan. Jadi rondaan berskala kita dengan operasi bukan nak menyusahkan rakyat, tidak sebenarnya. Kita nak memastikan bahawa keselamatan itu terjamin, tidak ada berlakunya apa-apa yang boleh menggusarkan, boleh mani. Dan kita melaksanakannya pemantauan yang berterusan supaya musim perayaan ini dapat dinikmati dengan baiklah. Okay. Jadi pasukan URB dan juga MPV ni mereka akan melakukan rondaan secara berkala, ada jadual mereka tersendiri. Oh, bukan secara random ke apa? Tak. Memang ada kawasan dia dan sebagainya. Memang dah ada ditetapkan dia punya sektor-sektor. Memang kita bagi sektor. Bilangan anggota semakin bertambah, Tok? Setakat ni kita menggunakan mobiliti dalaman. Kita dah ada penjawatan itu. Kita time to time supaya ialah ada yang berpencen, ada yang ni dan sebagainya, ada replacement lah daripada lain-lain jabatan lah. Mungkin ada ambil yang baru dan sebagainya. Yang pasti tidak berkurang lah. Ya, pendekatan kita sekarang ni ialah kita nak supaya frontliners kita ni, MPB, URB kita ni adalah merupakan individu ataupun yang mempunyai satu keterampilan, kan. Kita tengah buat, kalau dah terlalu lama kita akan buat mobility lah. Yelah. Buat pertukaran dalaman dan sebagainya. Tapi kita dasar baru sekarang ni, Tan Sri Ketua Polis Negara mengharapkan bahawa frontliners kita ini mempunyai individu-individu yang mempunyai keterampilan diri yang bagus, mempunyai tahap public speaking yang baik, boleh bermesra dengan masyarakat. Kerana mereka ini bukan hanya setakat ronda, tapi mereka juga kena buat meet and greet ataupun jumpa dengan masyarakat, ambil tahu kisah masyarakat dan sebagainya. Kita juga menggalakkan bahawa pegawai-pegawai yang terlibat dengan MPV URB ini, anggota yang terlibat dengan URB ini, boleh singgah dalam ronda tu, singgah sekejap di tempat-tempat, bertemu dengan masyarakat, borak-borak, mungkin minum kopi sekali ke, tanya lebih mesra lah maknanya. Kalau waktu semayang tu dia orang singgah semayang bersama-sama dengan masyarakat, tanya permasalahan apa yang wujud dan sebagainya. Of course lah kita ada time control, bagaimana masa tertentu untuk dia orang habiskan, dia orang pusingan dan sebagainya. Tapi kita harapkan bahawa dalam masa yang sama mereka juga boleh bergaul mesra dengan masyarakat, mendapat lebih banyak maklumat daripada masyarakat. Sebab pasukan URB dengan MPV ni antara yang paling dekat dengan yang paling dekat dengan rakyat, yang paling dekat bertemu dengan masyarakat. Bertemu dengan masyarakat hari-hari boleh kata. Wah, pasal selagi dia berada di kawasan persekitaran dia itu, memang dia akan bertemu dengan masyarakat, dan dia mesti kena baik dengan ahli jawatan kuasa kawasan-kawasan tersebut, dengan pemimpin-pemimpin. Dia kena pasti rumah-rumah pemimpin-pemimpin yang berada dalam kawasan rondaan dia, siapa pembesar-pembesar negeri, siapa yang melibatkan institusi diraja dan sebagainya. So dia kena ambil kira itu. Maknanya itu kata maknanya dia bukan hanya setakat ronda saja, dia pun kena ambil tahu dan ambil kisah tentang kawasan rondaan dia. Jadi Tok, sebagai barisan hadapan bagi unit ataupun bagi PDRM, Polis Diraja Malaysia sendiri, unit rondaan motosikal ni, URB dan juga MPV ni, tak terlepas dengan untuk menerima kecaman, pandangan masyarakat, netizen. Ada yang segelintir yang anggotanya mungkin ada sedikit terkhilaf, mungkin antara dia punya aktiviti harian mereka. Jadi ada masyarakat menganggap ataupun menaikkan stigma bahawa unit URB dan MPV ni meronda untuk mencari duit kopi. Yang mana mungkin ada aktiviti yang menahan warga asing untuk mendapatkan sedikit duit kopi, mengepau mereka kan. Setelah itu netizen mereka ada stigma itu. Jadi mungkin kepada pesalah pengguna jalan raya juga, mungkin ada yang tak pakai topi keledar berdekatan, tapi mereka menahan untuk dapatkan duit kopi. Jadi stigma duit kopi yang dilakukan oleh URB, MPV ni, bagaimana Datuk untuk mengelakkan stigma ni? Itu yang kita katakan tadi, bahawa kita kalau boleh nak
yang individu yang masuk untuk frontliners ini adalah mereka yang mempunyai integriti yang tinggi. Jadi memang kita tidak nafikan elemen-elemen itu dan sebagainya mungkin berlaku. Tetapi kita mengharapkan bahawa elemen pemantauan, saya nyatakan tadi, bahawa pemantauan daripada penyelia untuk memantau secara close monitor, pemantauan yang lebih tertutup, maknanya supaya mengurangkan tahap salah laku ini berlaku. Kita tak nafikan bila berlaku komplain dan kita akan siasat. Jadi penggunaan peraturan 3C di bawah peraturan tertib 1993 ini, kita menjangkakan bahawa tindakan accountability dan responsibility terhadap penyelia di bawah itu kena ambil. Maknanya tahap penyeliaan hendaklah lebih orang kata tersusun, lebih ketat. Jadi untuk sekarang ni pun saya telah mengarahkan bahawa semua elemen di bawah, penyelia-penyelia bawah mesti membuat pemantauan secara berkala dan berterusan. Dalam masa yang sama, di pihak kontijen dan Bukit Aman juga akan turun memantau mereka. Kita tak nafikan dengan orang kata apa, dengan volume yang begitu besar dan sebagainya, tomahan masyarakat, dan kita tak nafikan benda tu mungkin ada segelintir yang ni. Tetapi kita ni berusaha sedaya upaya mungkin. Dan kita juga dalam memperketatkan ini, kita juga telah memohon kepada kerajaan dan kerajaan pun telah luluskan tentang penggunaan body worn camera. Jadi sekarang ni dalam proses perolehan dan untuk training dan sebagainya. Jadi mungkin dalam awal tahun depan kita akan fully use untuk guna body worn camera ini. Dah ada jangkaan untuk menggunakan body camera tu awal tahun depan. Maknanya supaya lebih orang kata apa, lebih ikhlas. Dan sekiranya apa berlaku tomahan dan sebagainya, itu membuktikan bahawa ada wujud atau tidak. Kerana ialah kita tak nafikan bahawa benda tu boleh dispekulate macam-macam. Kadang-kadang masyarakat sendiri pun kita ada pro and con dekat situ lah, kan? Kerana dan kita juga memohon, kita sekarang ni ada sistem MyCat tu diguna secara untuk penggunaan untuk MPB buat semakan dan sebagainya. Tetapi dalam MyCat itu sebelum ni tidak ada teknologi pemantauan, maknanya location dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita dah mohon masa retreat bersama kementerian itu hari di Desaru, kita memohon satu lab ataupun satu orang kata apa, studio pemantauan lah, maknanya sama ada di Bukit Aman, di kontijen, supaya kita boleh tengok pergerakan mereka ini, sama ada MPB ni ponting atau tidak. Kerana kat situ bila mereka ni berhenti lama dan sebagainya di satu-satu tempat, kita ada dia punya alert, pengesan tu, dan kita terus boleh call dia, dapatkan kenapa berlaku di sini dan sebagainya. Kerana penggunaan hanya penggunaan saja sekarang ni, tapi dari segi pemantauan tidak ada. Itu kita minta tambahan itu untuk supaya nak mengelakkan ini lah. Jadi penggunaan body cam tu mungkin boleh menepis persepsi negatif masyarakat juga. Maknanya sekurang-kurangnya kita berusaha ke arah itulah. Kita berusaha ke arah itu supaya the element allegation tadi, yang punya statement yang you katakan tadi, dapat dikurangkan. Dan memang ada arahan pun, kita memang tidak boleh MPB URB ni untuk buat pemeriksaan secara ni, terutamanya yang memeriksa parti-parti ini kita tidak dibolehkan untuk mereka buat pemeriksaan lah secara, kecuali dalam operasi-operasi tertentu yang di well organised. Ini kita tadi membincangkan berkenaan dengan VSP sebentar tadi. Jadi adakah orang ramai boleh menggunakan aduan melalui VSP ni berkenaan dengan salah laku anggota juga? Boleh, bukan tak boleh. Sebab VSP ni maklumat itu orang kata apa, boleh dipergunakan semua dalam segala hal. Dalam segala hal.
Dan segala hal. Dan segala hal tu Dan segala hal. Jadi dan kita akan ambil tindakan yang tegas. Sekiranya berlaku macam elemen yang didakwakan tadi, berlakunya unsur-unsur penyelewengan dan sebagainya. Okay, Tok, kita berada di penghujung podcast dah. Okay, jadi mungkin Datuk sedikit nasihat Datuk kepada warga kota yang akan pulang ke kampung halaman semasa musim perayaan ni, Datuk. Sedikit. Okey, terima kasihlah Cik Rizal memberi peluang kepada saya untuk ni, of course lah dalam musim perayaan ini dengan keadaan yang agak orang kata apa, yang busy lah kita kira kan. Sibuk. Dia sekarang ni saya tengok malam-malam pun dah kereta pun dah banyak, mungkin datang shopping malam dan sebagainya. Ya, betul tak? Jadi of course lah persediaan untuk balik kampung dan sebagainya kan. Jadi bagi mereka warga kota yang akan keluar untuk tinggal rumah balik kampung, sebaiknya gunalah tadi aplikasi VSP tu. Itu satu. Dan yang kedua, kita mesti buat persediaan lah kalau nak balik kampung. Tak nak lah balik kampung dalam keadaan kelang kabut, pikuk dan sebagainya dah. Pastikan kita semak kita punya kenderaan kita. Itu untuk trafik punya side lah. Kita semak kita punya, kalau kereta tu tayar tak berapa, ni betulkan lah. Betul. Tapi untuk penjagaan harta benda kita supaya tidak berlaku pecah rumah dan sebagainya, kita pastikan bahawa rumah-rumah ataupun kita ditutup rapi lah. Jendela kita cek. Kadang-kadang kita terlupa. Kan kita kelang kabut ada jendela kita tak ni. Kan ada nampak tempat, macam perkara tu kecil. Lepas tu yang keduanya kita tengok persediaan kita sepatutnya kita bagi tahulah jiran kita sebelah kita balik berapa hari. Kalau rumah tu tak ada timer lampu, pasanglah timer kan, bukan mahal pun, supaya malam tu lampu menyala automatik menampakkan bahawa macam ada orang lah kat rumah. Yalah, betul. Kan? Lepas tu kalau kita masa tu kita ada langgar surat khabar ke apa, dalam tempoh period kita balik kampung tu, kita stop dulu. Kerana penjenayah ni akan nampak bahawa ini surat khabar tak berambil ni. Berlombok-lombok dan sebagainya. Satu juga kawasan rumah-rumah kita, contohnya kita kena bersihkan supaya mengelakkan daripada penyangak-penyangak ni ada masa untuk sembunyi kat kawasan rumah, untuk masuk dalam rumah dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok tangga-tangga kan, rumah kita mungkin pagar kita ada pokok besar dan sebagainya yang tak sepatutnya ada, yang membolehkan akses penyerayah masuk dan sebagainya, patut dibuang, kita buang. Itu satu. Itu untuk bagi mereka, kerana jenayah ini bukan hanya boleh berlaku di mana-mana. Itu sebelum persediaan, masa perjalanan contohnya. Banyak juga berlaku masa perjalanan, bukan hanya berlaku kemalangan saja, tetapi berlaku juga harta benda dicuri, kereta dipecah dan sebagainya. Ini yang kita takut. Maknanya contohnya tinggal masa nak singgah RNA dan sebagainya. Kan? Berebut nak pergi sembahyang ke, ataupun masalah teknikal, perut sakit ke apa semua, tertinggal anak-anak dalam kereta, kunci kereta tak ambil, kan, boleh jadi benda tu di kereta tu dibawa lari. Dan ini pernah berlaku dan sebagainya. Begitu juga kereta tinggal letak tempat yang tersorok jauh dan sebagainya, pergi-pergi kena pecah, habis barang-barang yang sepatutnya nak bawa balik kampung, habis kena ambil dan sebagainya. Dengan kehilangan, sepatutnya berhari raya dalam keadaan yang orang kata bersukaria, dalam keadaan berduka kalau dah hilang barang ni kan. Kita pun perhati tengok banyak kes juga yang berlaku di kampung-kampung. Bila warga kota ni balik dekat kampung ni kan, dia rasa macam kampung ni selamat lah kan, contohnya. Jadi dia tinggal rumah, kadang kita tengok rumah makcik sebelah-sebelah je kan, makcik-makcik dekat-dekat saja, mungkin jalan kaki je sampai. Kadang-kadang dia tak kunci rumah kan, tutup je pintu macam tu je. Betul tak? Ini berlaku di kampung-kampung. Rumah kampung rumah kampung dia tinggalnya, lepas tu dia tinggalnya motosikal, kunci motosikalnya ada dekat situ. Kan, dia tinggalnya kereta pun tak berkunci. Pergi orang kata ziarah sana ziarah sini. Dia tak apalah, dekat je semua, wari semua. Pasal apa? Penjenayah ni
dia selalu mencari peluang dan ruang. Betul. Kan? Dan dia boleh ada di mana-mana. Jadi betul. supaya kita sentiasa beringat lah. Kita sentiasa beringat. Beringat berwaspada walaupun perkara tu remeh, nampak kecil remeh kan. tetapi boleh jadi benda tu akan jadi besar dan boleh jadi mood raya tu akan hilang lah. Kalau berlaku apa-apa apa kecemasan kepada keluarga, berlaku ke apa-apalah kemalangan ke, berlaku pecah rumah ke, ataupun berlaku ni dan sebagainya. Dan pastikan bahawa telefon kita kena bagi kepada balai-balai terdekat yang kalau kita nak ni, kalau kita tak sempat nak ni, isi ni, kita bagi tahu kawasan persekitaran setempat tu supaya tahu bahawa kita memang tak ada lah kawasan tersebut. Baik Tok, terima kasih Tok. Satu peringatan, satu lagi satu pesanan yang sangat padat daripada kita punya pengarah JPJKK kita. Baik Tok. Sebelum kita mengakhiri, mungkin saya boleh beri sedikit siapa yang masih lagi belum ada VSP, boleh download VSP ya. VSP sangat berguna untuk kita walaupun di mana kita berada, masih boleh menggunakan VSP tu. Pasal Cik Rizal, saya tambah sikit lah. Pasal kita ni mengharapkan kerjasama polis dan masyarakat itu slogannya berpisah tiada. Jadi kalau mengharapkan kita punya sahaja untuk cari maklumat, untuk dapatkan maklumat, untuk dapatkan ini tanpa bantuan daripada masyarakat, tanpa kerjasama daripada pihak-pihak NGO dan sebagainya, maknanya tidak impaknya inilah. Kalau melibatkan semua tu, impaknya lebih besar lah. Maklumat tu akan kita dapat lebih. Pasal kita nak bahawa supaya masyarakat itu menjadi mata dan telinga kita lah untuk terhadap, terutama dalam aspek pelakuan-pelakuan jenayah. Kita tak nak masyarakat hanya orang kata tak ambil kisah. Maknanya berlaku masalah di jiran sebelah pun dia buat McDonald dan sebagainya. Betul tak? Jadi kita kena sama-sama caring lah, masing-masing caring Maknanya dengan penggunaan tadi, dia boleh menyampaikan maklumat yang agak pantas, cepat dan sebagainya. Supaya tindakan boleh diambil agar pelakuan jenayah yang lebih parah tidak berlaku lah. Dapat dielakkan lah. Dapat dielakkan. Kerana kita polis kita ada cuma lebih kurang 130,000 orang lebih lah. Nak jaga sekarang ni rakyat lebih kurang I think lebih daripada 33 juta lah sekarang ni kan, dengan nisbah yang sebegitu. Maknanya kalau tidak ada penglibatan aktif masyarakat bersama kita, kita bukan hanya dalam elemen ini saja, kita juga terlibat dengan pameran, pencegahan secara engagement dengan masyarakat lah. Dengan ada pameran, ada ceramah, ada town hall, ada kepelbagaian. Yang tadi itu satu part untuk profesional. Tapi perkataan begini, kita bagi pendidikan, ilmu sekarang ni kepada masyarakat supaya be careful lah terhadap kerana supaya mereka ini sentiasa, dan kita harapkan untuk kesejahteraan kepada komuniti semualah. Okey Datuk, sebelum saya menutup kita punya podcast pada hari ini, sedikit ucapan hari raya daripada Datuk mungkin kepada anggota VDRM dan juga masyarakat semua di seluruh. Okey, terima kasih Cik Rizal. Saya mengambil kesempatan inilah untuk dan mewakili semua saya punya subordinate lah daripada Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, mengucapkan tidak terlalu awal kot kita nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Aidilfitri yang akan datang ni, mungkin dalam 9 ataupun 8 hari lagi kan. Dengan ucapan maaf zahir batin, jagalah diri, keselamatan keluarga dan sebagainya, supaya yang mana nak balik kampung tu jagalah yang saya nyatakan tadi, dan mengambil peluang ini terutamanya kepada anggota polis dalaman sendiri dan juga kepada semua seluruh masyarakat. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey Datuk, terima kasih. Dan terima kasih juga atas info yang diberikan Datuk. Banyak topik, banyak isu yang kita bincangkan sebentar tadi, terutamanya berkenaan dengan VSP, seterusnya URB dan juga MPV. Baik Datuk, sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di podcast Apa-Apa Saja. Jadi banyak isu yang kita bincangkan pada hari ini,
Dan sekian saja untuk kali ini. Saya kira setakat ini saja. Kita bertemu dalam slot podcast apa-apa saja di hari yang lain. Setakat ini saja daripada kami. Assalamualaikum dan salam hormat.